Kepadamu kekasih, aku berserah. Kerana ku tahu kau lebih mengerti apa yang terlukis di cermin wajahku ini, apa yang tersirat di hati bersama Amali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid sekalian? Dah makan? Dah solat? Bagi yang belum solat, pelajar Islam, jangan lupa anda harus menunaikan solat. Contohilah Julia ya. Walau sesibuk mana pun dia tetap menunaikan sembahyang. Jadi, kerana itulah kehidupannya tenang dan juga bahagia. Baiklah. Minggu ini, Ustazah akan menerangkan soal hijrah di dalam novel Julia. Apakah maksud hijrah? Daripada segi bahasa, hijrah bermaksud berpindah daripada satu kawasan ke kawasan yang lain. Manakala daripada segi syarak pula, hijrah bermaksud perubahan daripada perkara yang jahil menuju kepada kebenaran ataupun menambahkan keimanan. Di dalam Islam, penghijrahan ataupun perubahan itu amatlah dituntut ya murid-murid sekalian. Julia telah melakukan banyak penghijrahan di dalam kehidupannya. Contohnya, dia berhijrah daripada tanah air tercinta ke Perth, Australia untuk menuntut ilmu. Ini bersesuaian dengan sabda Nabi Muhammad SAW bahawa tuntutlah ilmu itu walaupun ke negeri China. Baiklah murid-murid sekalian, apa kata kita ikuti siri Julia pada minggu ini. Hai, Julia, ada orang ajak makan. Hai, duduk sini lah, duduk sini lah. Sini. Alah, Mama ni. Alah, malu-malu pula. Oh, Kau lah mak maco kan? Iyalah. Hai. Aku nak salam. Lagi mana tu? Kau tinggalkan aku. Una, aku suka lah Rashid. Macam, alang kau ni, dia tu cuma nak berkenalan je. Apa salahnya? Ya, aku suka lah. Dia macam bagus sangat. Dia macam pasal macam dia handsome sangat. Dia memang handsome apa? Dia kata. Aku suka. Dia kata. Datang dengar apa? Kau tanya Julia nak apa? Julia datang dengan aku. Alamak, Rashid, aku dah lambat lah. Apa kata kalau Julia naik dengan Rashid? Kan? Ya. Julia ni daripada tadi dia kata dia nak. Ya, dia nak. Bolehlah Julia, bolehlah. Yang tidak Julia nak. Okey, bye-bye. Jaga Julia baik-baik. Una. Okey, bye-bye. Una. Bye. Una. Bye Julia. Una. So, balik sekarang ke? Jom.
Rashid, aku bukan macam dulu lagi dan aku yakin kau juga perlu berubah. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk menjelaskan pendirianku padanya. Aku yakin Rashid juga perlu berubah. Dia perlu berhijrah. Tapi macam mana dia nak berubah kalau tak ada orang yang ingatkan dia? Kalau tak ada orang yang nak membawa dia ke jalan yang benar? Aku akan membantunya untuk berhijrah. Tadi buat apa tu? Ada tengok gambar Abah dengan Mak. Dah berapa kali akak cakap, Adi tak boleh terlampau ikut perasaan macam ni. Arwah Abah dengan Mak pun kan mesti tak suka tengok Adi macam ni tau. Kakak pun rindukan Abah dengan Mak. Kita semua rindukan Abah dengan Mak, Adi. Rindu sangat. Tapi kita tak boleh terus hanyut dalam kesedihan macam ni. Akak tak sanggup tengok Adi dan adik-adik akak yang lain terus bersedih. Adik, dengar cakap kakak ni, Adik. Selepas kakak, Fatin dan Sufi hanya ada hati saja. Kalaulah apa-apa terjadi pada kakak, Adi yang kena ambil alih tanggungjawab akak ni tau. Akak nak Adi bersedia. Adi pun dah besar. Adi dah pandai, dah cerdik. Adi boleh berfikir. Adi kena kuat. Lagi satu Adi kena ingat. Abah dengan Mak bukan dekat sini, tapi dekat sini. Mereka dah tak ada, Adik. Tapi mereka sentiasa ada dekat sini. Kakak pun selalu terfikir, kenapa benda ni terjadi pada kita? Kenapa bukan orang lain? Kenapa Abah dengan Mak yang mengalami kemalangan tu? Tapi akak sedar Allah sedang menguji kita. Halo, Julia? Ya, Cik Syed, ada apa? Julia, cuba buka TV ini, channel berita. Berita apa, Cik Syed? Satu peristiwa yang dahsyat, Julia. Buka TV sekarang. Buka. Okey. Assalamualaikum, Cik Syed. Pasaran saham sekarang ni, Julia, lumpuh. Wall Street cuma tinggal 300 mata. Sementara Dow Jones hampir tak gerak sama sekali. Kali ini terpaksalah Bush America berhadapan dengan masalah yang tak pernah boleh diduga sama sekali. Masalah kesadaran dunia mungkin juga kan. Pentagon pun musnah. Dan teruk betul mereka kali ini.
Tapi Cik Julia, bahan ni tetap kena pada kita. Tengok tu, semua saham-saham pelaburan BM Pro menjunam. Hanya yang tergantung terus. Tapi nasib kita baik sebab kita belum diselaikan dalam BSKL. Kalau tidak, mesti pelabur kita semua dah jual saham mereka sekarang. Semua orang tahu kan, BSKL pun mesti turut terjejas juga tu. Walaupun Bush dah berjanji akan memulihkan keadaan dalam tempoh 1 minggu, tapi ada satu perkara yang lebih mengusirkan saya dulu. Apa dia, Cik Hashim? Industri pelancongan pun akan lumpuh. Bush menuduh pengganas Islam yang melakukan serangan. Mungkin ramai pelancong dari barat takut nak datang ke negara kita. Bukan itu saja. Untuk jangka masa pendek ini, kita mungkin kehilangan pelancong-pelancong dari negara-negara yang bergantung penerbangan mereka kerana mereka itu takut perkara yang sama akan terjadi dalam penerbangan mereka. Dari jangka masa yang panjang pula, mereka itu beranggapan bahawa negeri Islam ni ramai pengganas. Jadi mereka takut nak datang. Dah ayah Bush semua ni. Menuduh bertindak tak diperiksa langsung. Habis tu Cik Hashim rasa macam mana? Kita ni pun turut terjejas ke? 80% pelanggan kita adalah pelancong dari luar. Bayangkanlah kalau dari Eropah saja ada 50%. Untuk masa terdekat ni, mereka tak akan datang ke sini. Belum habis masalah kat sini, datang pula masalah daripada luar kan? Julia, Julia, sebelum kita terima, beberapa syarikat mula membatalkan perkhidmatan BM Pro Travel and Tour. Bukan sahaja daripada barat, malah Timur Tengah, Korea, Jepun juga turut terlibat sama. Serasa kita akan kehilangan kontrak yang banyak. Bila lagi, Sarah? Bila lagi? Jangan haraplah budak Julia tu nak bagikan bukti tu kepada Sarah. Sarah kena desak, kena tuntut. Ini masa depan Sarah. Sarah dah bagi tahu Julia, kalau boleh, Sarah tak nak 1 sen pun harta arwah Abang Bakar tu. Cukuplah dengan menguruskan butik tu aja. Ini kenapa bodoh sangat ni? Kalau orang lain dah dapat dah. Kau tak dapat semua separuh pun cukup. Apa guna jadi isteri dia kalau 1 sen pun tak dapat? Sarah tak nak mendesak. Nanti kan Julia ingat Sarah nak bolok harta arwah ayah dia pula. Tak nak lah bang. Masa. Selama ni Pakcik, Julia ni tahu menghabiskan duit mak abah je. Julia tak pernah terfikir langsung macam mana lah susahnya mak dengan abah tu kumpul harta, kumpul duit. Sebab bukan kamu yang cari. Sebab tu kamu tak tahu nak menghargai. Jadi kalau Julia warisi harta mak abah nanti kan, apa nanti harta tu akan habis musnah. Ya, kalau Julia tak sedar daripada sekarang. Sebab tu harta sebanyak mana sekalipun, setinggi gunung sekalipun, kalau ditanah saja, tidak dikumpul, lama-lama habis Julia. Tapi Pakcik buat apa Julia nak kumpul harta lagi? Harta yang ada ni cukup. Cukup untuk Julia, cukup untuk adik-adik. Kamu tak terfikir ke? Nak mengucapkan terima kasih pada orang-orang yang menyebabkan orang tua kamu boleh kaya sampai macam ni? Orang-orang yang bekerja di pejabat orang tua Julia. Tak terfikir ke Julia nak menunaikan satu tanggungjawab yang dipanggil fardu kifayah tu? Macam mana itu Pakcik? Mantapkan syarikat supaya diorang boleh bekerja lagi, boleh beri anak-anak makan, boleh keluarkan zakat, boleh menunaikan rukun Islam yang kelima. Tak seronok ke melaksanakan satu tanggungjawab fardu kifayah?
Assalamualaikum. Jun? Apa yang berlaku, Jun, betul-betul menjejaskan syarikat. Cuba awak bayangkan. BM Pro ni bergantung sepenuhnya pada bidang pelancongan. Dan sekarang ni pelancong semua dah takut datang ke sini, Jun. Mana taknya dia? Semua disebabkan oleh propaganda negatif media barat. Bila berlaku je keganasan, dikaitkan dengan Islam. Islam has nothing to do with the bombing the World Trade Center in New York. Kenapa dia orang suka menunjuk jari pada Islam? Saya pun turut simpati dengan orang Islam. Tak ada agama yang suruh kita buat salah. Yang salah, penganutnya. Betul tu, Gina. Yang jahat tu Amerika. Rakyat Palestin tu dah bertahun-tahun menderita. Semua disebabkan oleh dasar Amerika yang berat sebelah. So, macam mana dengan cadangan you? Julia dah bincang dengan pengarah syarikat, Jun. Dan Julia rasa kalau syarikat-syarikat yang memang tak bawa keuntungan langsung tu, baik kita tutup. Dan rasanya syarikat-syarikat yang masih ada harapan tu kita gabungkan. Macam itulah. Bagus tu. Cadangan I macam mana? Ada you ketengahkan dalam mesyuarat? Dan pada dasarnya saya dah setuju. Papa pun dah mula rasa bahang masalah ni. Kalau boleh, Papa nak perkenalkan satu sistem baru dalam industri. Kalau BM Pro nak join sekali, apa salahnya? Boleh? Julia, Gina, aku ada meeting untuk attend. So, jumpa lagi. Terima kasih, Jun. Bye. Bye. Ya, Jun. Kita buka begini. Julia. Rashid. Gina. Ini kawan lama saya, Rashid. Nak cakap sikit dengan kau. Tak patutlah Julia. Ya, aku ajak kau keluar, tolak. Tapi kalau orang lain ajak, Itu kerja, Rashid. Keluar pun kan ada teman. Aisyah, antara kita dah tak ada apa-apa hubungan. Dan aku tak mau teruskan hubungan kita. kenapa tak boleh teruskan? Antara kita ni ada jurang dan sempadan. Maksud aku sempadan antara yang baik dan yang buruk. Antara dosa, antara pahala, antara syariat dan nafsu. Ustazah dah mula bersyarah dah. Tak faham lah. Kenapa kau kena sempitkan dunia kau ni? Sebab dunia ni memang sempit, Rashid. Kalau kita bandingkan dengan akhirat sana. Habis-habis dengan akhirat. Tu escapism namanya. Kau nak lepaskan diri kau daripada bercakap tentang kita ni kan? Rashid, cuba kau fikir pasal agama. Kau fikir pasal batas-batasnya. Tapi kau ingat, segala-gala tentang kau, aku tahu tau. Aku boleh letupkan dalam akhbar ke dalam media bila-bila masa aku nak. Kau ingat sikit. Kau tu kan baik sangat. Masa depan kau dalam tangan aku. Astagfirullah. Rashid. Rashid, kau tolonglah faham, Rashid. Aku baru kehilangan mak dengan abah aku, Rashid. Jangan jadi bodoh lah. Diorang tu dah tak ada. Duit diorang tu dah tentu kau punya lah. Apa salahnya kalau aku nak kongsi kemewahan, kekayaan yang kau ada tu? Rashid, apa yang kau nak daripada aku, Rashid? Tak biasalah. Keluar, enjoy. Rashid,
Rashid, cuba kau fikir, cuba kau ingat mati Rashid boleh datang bila-bila. Tak payah nak bersyarah dengan aku lagi dah. Kau macam tu Rashid, kau jangan ganggu aku lagi. Tolong Rashid. Saya rasa ini satu daripada langkah yang patut kita ikuti, dan inilah yang dikemukakan oleh pengarang melalui Julia. Kita lihat mula-mula Julia ini dihantar oleh ibu bapanya ke Australia, dan kita perhatikan Julia sebagai seorang anak yang alhamdulillah baik, tidak membantah tentang harapan ibu bapanya. Demikianlah hendaknya anak-anak gadis kita sekarang. Okay, let's go. But where do we go first? I've got an idea. Let's go to Italy Shopping Centre. Yeah, you never miss out a chance to go shopping right there. Oh, and also we're going to go to South Perth to see the foreshore. You really like it. Alright, let's go. Apabila sudah berada di luar negeri, barulah Julia yang dulunya seorang gadis yang lincah, yang bergaul bebas, tiba di Australia, dia berdepan dengan suasana tentang hakikat hidup. Bahawa hidup tu mesti adalah sesuatu rentetan untuk dia menuntut ilmu sepanjang hayatnya. Tentang menuntut ilmu ini, kita memang ada usulan bahawa kalau menuntut ilmu itu pergilah ke mana-mana, sampaikan ada pendapat yang mengatakan sampai ke negeri China, itu pada satu ketika dulu, sebab negeri China itu terkenal dengan ilmunya pada ketika itu. Dan apabila kita sampai kepada zaman moden, ramai pula pelajar kita yang pergi ke luar negara, misalnya ke London, ke Amerika. Dan dalam novel ini dia tak pergi ke China, tak pergi ke London, tak pergi ke Amerika, tapi pergi ke Australia. Jadi ke mana saja pergi tidak mengapa, asalkan tujuannya ialah untuk menuntut ilmu. Dan ini saya rasa adalah satu tindakan yang sangat baik, sebab Julia apabila telah berada di luar negeri, dia berdepan dengan hakikat hidup dan dia bersedia untuk menghadapi apa jua cabaran yang akan dihadapinya pada masa akan datang. Sekali lagi Ustazah ingin tekankan bahawa hijrah yang dilakukan dengan hati yang suci bersih akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ya, didikan agama yang cukup mampu menjadikan seseorang itu berpendirian, tidak mudah melatah dan banyak bersabar. Baiklah, sampai di sini sahaja pertemuan kita. Ustazah sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.